Muhyiddin dah tahu tak ada majoriti, jadi dia takut nak berdepan dengan undi bajet. Dah lah 17 hingga 18 tak silap saya, berapalah ahli parlimen dah desak untuk diadakan usul tidak percaya. Daripada desakan, kalau kita kira pihak yang melakukan desakan, kalau kita kira berapa ramai yang melakukan desakannya dari kalangan ahli-ahli parlimen, kita boleh dapat tahu atau boleh agak sama ada Muhyiddin ada majoriti atau tidak. Dan antara pihak yang membuat desakan termasuklah ahli parlimen PPBM yang merupakan ahli majlis tertinggi parti tersebut. Jadi nampak sangat orang dalam PPBM sendiri pun ada yang tidak ingin Muhyiddin terus mentadbir. Okey. Jadi dia nak elak undi bajet sebab kalau tidak dia perlu sama ada letak jawatan, sebab Perlembagaan Persekutuan mewajibkan Perdana Menteri dan Kabinet letak jawatan serta-merta apabila undi bajet gagal. Atau melainkan dia telah menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen dan Baginda Tuanku bersetuju. Ini saya dah ceritakan. Jadi seandainya Baginda Tuanku bersetuju, maka parlimen terbubar. Dan apabila parlimen terbubar, kita perlu ada satu kerajaan sementara atau caretaker sehingga pilihan raya umum ke-15. Apa yang Muhyiddin tidak tahu adalah Yang di-Pertuan Agong sebenarnya berhak untuk melantik sesiapa sahaja sebagai Perdana Menteri caretaker. Okey? Malah pada ketika itu, contohnya Yang di-Pertuan Agong tidak ingin kerajaan yang ada ni sambung dalam period caretaker tu untuk menjadi kerajaan caretaker. Jadi dia lantik seorang lain untuk jadi Perdana Menteri. Kemudian Perdana Menteri itu boleh mencadangkan darurat, dan dalam fasa darurat tu, ni parlimen dah bubar ya. Dalam fasa darurat tu, apa yang boleh berlaku adalah kita boleh buat ordinan untuk memanjangkan tempoh caretaker. Okey, banyak kemungkinan. Tetapi darurat sebenarnya tidak diperlukan sekarang. Semua ni adalah kemungkinan-kemungkinan yang saya bincangkan dengan anda dulu. Tetapi apabila betul-betul kita sampai kepada soal perlukah kita darurat, tidak perlu. Darurat hanya diperlukan apabila Baginda Tuanku berpuas hati. Dalam Perlembagaan Persekutuan dah termaktub ya. Apabila Baginda Tuanku berpuas hati bahawa telah berlaku ancaman kepada kehidupan rakyat ya, dan ada beberapa kriteria lagi yang perlu dipenuhi sebelum darurat boleh diisytiharkan. Ya, Baginda Tuanku perlu puas hati. Ada ancaman kepada rakyat jelata lah. Itu yang pokoknya lah. Ada 2-3 kriteria lain tapi pokoknya ancaman ni. Kalau kita teliti, sebenarnya tidak ada ancaman. Ada orang kata ada ancaman COVID. Betul, COVID adalah satu ancaman. Tetapi kita tidak perlu darurat untuk tangani COVID. Okey. Apa yang kerajaan atau telah dilakukan oleh MKN, contohnya zon merah kita buat perketatkan kawalan pergerakan, zon kuning juga kita perketatkan tetapi kurang ketat sikit, zon hijau bebas bergerak. Dia sebenarnya boleh mengawal wabak ini. Dengan adanya darurat tak ada perubahan. Langkah sama juga. Okey. Nak kata kita perlu darurat sebab kita perlu berikan kuasa untuk Perdana Menteri untuk membuat apa yang dihendak tanpa kekangan. Pada masa ni siapa yang beri kekangan? Apabila Muhyiddin nak buat MCO, rakyat kerjasama. Malah yang kerjasama rakyat. Yang tak bekerjasama ahli parlimen dan menteri yang semuanya dibebaskan ataupun dibenarkan bermaharaja lela. Sementara rakyat terseksa dengan hukuman, dengan denda, dengan penjara. Rakyat terseksa, menteri dengan ahli parlimen bermaharaja lela. Dari puak pentadbir ya, bermaharaja lela. Siapa yang tak ikut arahan? Jadi nak kuasa lebih untuk apa tu? Muhyiddin bila dia kata dia nak kerah tentera dulu, dia nak kerah polis, siapa yang halang? Apa? Muhyiddin perlu jelaskan apakah tindakan yang dia nak buat yang dia tidak boleh buat melainkan ada darurat. Mana ada? Dari mulut dia sendiri dia mengaku
bahawa keadaan terkawal. Dan memang terkawal, because biar bilangan angka COVID tu 800 ke, 1000 ke, 1500 ke, ada langkah yang perlu diambil dan langkah itu sedang diambil. Jadi apa langkah menakjubkan yang Muhyiddin ingin buat dengan darurat yang dia tak boleh buat tanpa darurat? Itulah yang rakyat kena tanya. Tak ada sebenarnya sebab untuk darurat ni, melainkan untuk menghalang sidang parlimen yang akan membentangkan bajet, agar sama ada bajet tidak dibentangkan dan Muhyiddin ada kebebasan tertentu untuk membuat ordinan untuk membelanjakan sejumlah tertentu duit untuk perkara tertentu, ataupun belanjawan dibentangkan tapi tak perlu dapat kelulusan Dewan Rakyat dan terus boleh laksanakan apa yang dicadangkan di dalam belanjawan tersebut. Tetapi dalam sudut COVID ni tak ada orang yang kekang Muhyiddin. Tetapi pentadbiran dia sah telah menyebabkan tercetusnya COVID. Sebelum kerajaan pimpinan Pakatan Harapan tumbang, ya, sebenarnya keadaan COVID amat terkawal. Amat terkawal. Dan ini keluar daripada mulut Dr. Nur Hisham sendiri. Kemudian tercetus langkah Sheraton. Sepintas lalu. Ada satu perkara yang tidak pernah didedahkan. Langkah Sheraton ni bukannya Muhyiddin dan Azmin semata-mata yang dalang. Ia adalah gandengan Muhyiddin dan Azmin bersama beberapa ahli parlimen, termasuk Zaid Amidi, dengan persetujuan Najib Razak, termasuk Taqiyuddin Hassan, dengan persetujuan Abdul Hadi Awang, termasuk Tajuddin dari UMNO, Tajuddin Abdul Rahman, Bom Mustar secara tidak langsung, dan beberapa personaliti lain dalam UMNO. Dan Anwar Musa memang terlibat lah, itu tak payah nak cerita. Jadi perkumpulan ini sebenarnya menggunakan Anwar sebagai alasan. Saya dah cerita beberapa kali. Dari dulu lagi, Muhyiddin menggunakan penipuan berikut. Anwar hampir nak dapat majoriti, jadi dia akan jadi ancaman, kita kena cantas dia. Tapi baru-baru ni saudara-saudari dah lihat, Anwar dah sampai buat pengumuman, media conference, press reporter dari luar negara dengan dalam negara datang. Tak boleh buktikan, kononnya ada bukti majoriti yang akan dipersembahkan kepada Agong. Bila sampai tarikh tu dia tak boleh persembahkan apa jua bukti sekalipun. Ya. Kalau dah sampai tahap tu tak ada majoriti, percayalah, dari dulu hingga sekarang dan masa akan datang, Anwar bukannya ancaman, tidak pernah menjadi ancaman dan tidak akan menjadi ancaman. Tidak pernah ada majoriti dan tidak akan memiliki majoriti Dewan Rakyat. Jadi babak Anwar ni padam, delete, tak perlu bincang. Tapi Muhyiddin sentiasa menggunakan Anwar. Dia guna alasan itu, Anwar akan hampir dapat majoriti dan akan menerkam Mahathir untuk meracuni pemikiran ahli-ahli parlimen PPBM, untuk meyakinkan mereka bahawa mereka perlu keluar, PPBM perlu keluar dan bersatu dengan UMNO dan PAS. Dan apabila dah terpengaruh ahli-ahli parlimen ini, maka mereka bersetuju dengan atau tanpa Mahathir. Kemudian Muhyiddin dengan geng-geng tim A ni menjual nama Mahathir untuk langkah Sheraton. Ini yang saudara-saudari tak tahu, dia jual nama Mahathir. Kononnya Mahathir nak datang ke Sheraton supaya ahli-ahli parlimen tu semua akan berkumpul di Sheraton. Hakikatnya itu satu penipuan. Sebab Mahathir dah terang-terang beritahu, saya tidak ingin menjadi Perdana Menteri Perikatan Nasional sebab itu bermakna saya kena bersekongkol dengan UMNO, khususnya pemimpin-pemimpin yang bermasalah yang ada tuduhan jenayah. Jadi tidak setuju nak jadi Perdana Menteri Perikatan Nasional. Tetapi geng-geng Azmin dengan geng-geng UMNO ni, tim A ni, dia menipu, dia menjual nama Mahathir, kononnya Mahathir nak datang Sheraton. Sebab itu pada hari langkah Sheraton berlaku, ramai media yang melaporkan Mahathir dijangka akan sampai. Itu penipuan, mereka menjual nama Mahathir. Dan Muhyiddin menjual nama Anwar kepada ahli-ahli PPBM, kononnya kita perlu lakukan ini dengan atau tanpa Mahathir, kerana Anwar akan menerkam dan
Mahathir dan akan menjadi Perdana Menteri kerana Anwar dah hampir dapat sokongan majoriti. Itu satu perkara palsu. Dan hari ini juga dia sebenarnya orang-orang Muhyiddin menjaja nama Anwar sekali lagi, dan ini menjadi asas kepada langkah Sheraton. Selepas langkah Anwar yang gagal baru tu, ini memang sah Anwar tak ada majoriti. Jadi buat apa nak fikir Anwar lagi? Tak, dia akan jaja nama Anwar. Oh, Anwar mungkin akan jadi satu ancaman, jadi kita perlu lakukan ini, itu. Ini semua pembohongan. Anwar pembohongan. Kita nak melawan COVID pembohongan. Saya dah cerita, tidak ada keistimewaan darurat untuk melawan COVID berbanding dengan apa yang sedang dilakukan sekarang. Tidak ada keistimewaan langsung, tidak ada apa-apa sebab munasabah untuk menjustifikasikan mengapa darurat perlu dibuat. Tambah pula, puak-puak inilah yang penyebab COVID menggila. Sebelum langkah Sheraton, COVID amat terkawal. Pada 1 minggu tu bila berlaku kemelut politik, semuanya tak diuruskan. Ada perkumpulan kelompok-kelompok yang ada perhimpunan dan sebagainya, perhimpunan keagamaan dan sebagainya, menyebabkan wabak COVID menggila. Dan pada masa tu Muhyiddin buat MCO. Dia tarik MCO tu, tapi bantuan amat sikit, fokus kat rakyat amat sikit. Fokus dia adalah memberi jawatan dengan menggunakan dana rakyat, dana negara untuk mengayakan ahli parlimen, menteri, timbalan menteri agar dia boleh kekal berkuasa. Bila disuruh buat sidang parlimen tergempar, dia tak nak. Sebab takut nanti jadi usul tak percaya dan sebagainya. Dia nak fokus kat memastikan bahawa kerajaan dia yang ada majoriti amat tipis tu tidak akan tumbang. Pada masa tu COVID berapa? 100 lebih je dah MCO. Tarik macam tu. Kini hari tu dah berapa ratus. Tak payah MCO. Memang pun saya setuju tak payah MCO satu negara, hanya fokus kat kawasan-kawasan zon merah. Tapi sebenarnya Muhyiddin tahu tak kalau ada MCO, ekonomi hancur. Ini nak buat darurat, tiba-tiba cadangkan nak buat darurat ekonomi. Tengku Razali Hamzah dah ceritakan kebenaran. Beliau adalah pakar ekonomi tersohor. Dia adalah orang di belakang sejarah Bank Bumi Putra, Petronas. Dia pernah ada jawatan dalam IMF. Dia terkenal di pentas dunia dari kalangan pakar-pakar ekonomi dunia. Dia adalah orang yang paling layak untuk bercerita berkenaan dengan ekonomi di Malaysia. Amat terkenal. Amat banyak sumbangan dia, jasa dia kepada perkembangan ekonomi perbankan di negara ini. Hari ini dia kata apa? Dia kata saya beritahu secara pasti, sekiranya darurat, ekonomi negara akan hancur. Ekonomi lah ni pun dah hampir hancur. Disebabkan siapa? Disebabkan Muhyiddin. Sebab pelabur dah takut. Orang bukan buta. Pelabur lihat cara Muhyiddin cuba bergelut kuasa sampai berlaku ketidakstabilan politik. Mereka takut pergelutan politik akan meletus pada bila-bila masa. Jadi mereka takut melabur. Ekonomi merudum jauh lebih rendah daripada tahap yang sepatutnya disebabkan COVID, disebabkan pelabur takut dengan Muhyiddin. Banyak pemimpin negara masa Muhyiddin rampas kerajaan, sebenarnya itu rampasan. Banyak pemimpin negara, hampir semuanya tidak mengucapkan tahniah kepada Malaysia. Bermakna secara tidak langsung, Muhyiddin ni atau kerajaan pimpinan dia tidak diiktiraf oleh banyak negara di dunia. Orang nampak, pelabur nampak, ekonomi dah melarat, negara dah tenat. Bukan sebab siapa, sebab Muhyiddin. Kesihatan orang tenat, bukan sebab siapa, sebab Muhyiddin. Dah langkah Sheraton mencetuskan gelombang pertama COVID yang serius. Gelombang kedua COVID yang lebih serius ni, yang merupakan gelombang ketiga kalau kita kira dari awal, juga dicetuskan oleh Muhyiddin sebab yang cuba ganggu gugat kestabilan kerajaan negeri Sabah tak bukan sekutu Muhyiddin, iaitu Tan Sri Musa Aman. Yang tidak pernah sehingga hari ini tunjukkan bukti yang kononnya dia kata dia ada majoriti, dia tidak pernah tunjukkan.
Tetapi Musa seperti Anwar juga membuat press conference. Dia kata saya ada majoriti dan saya akan ambil alih kerajaan negeri Sabah dan sebagainya. Dan orang-orang dia termasuk seorang menteri dari persekutuan, cuba meracuni pemikiran adun-adun dari warisan supaya mereka tinggalkan warisan dan bersama dengan Musaman. Semua perkara itu berlaku dalam pada rakyat tenat. Negara tenat, ekonomi tenat, pelabur takut, kesihatan rakyat terancam. Siapa di belakang dia? Muhyiddin Yassin. Ramai yang boleh bercakap. Ramai di Sabah boleh buat di Sabah. Ramai boleh bercakap. Jadi ramai boleh bercakap siapa yang di belakangnya. Di belah Barisan Nasional bukannya semua malaikat. Bung Mokhtar pun di bawah arahan Zahid. Bung Mokhtar ni orang Najib ya, jangan terkeliru ya. Tapi di bawah arahan Zahid juga meracuni pemikiran adun-adun warisan untuk cuba lompat ke belah Barisan Nasional. Masing-masing, jadi pentadbiran Muhyiddin lah secara am lah. Bila kita kata pentadbiran Muhyiddin, ia meliputi PPBM, UMNO dan PAS. Semuanya nak tumbangkan kerajaan negeri Sabah. Hingga kan Shafie Apdal terpaksa menasihati yang di Pertua Negeri untuk bubar Dewan Undangan Negeri Sabah. Dan COVID melonjak. Jadi Muhyiddin penyebab masalah kesihatan, Muhyiddin penyebab masalah politik, Muhyiddin penyebab masalah ekonomi. Tidak ada apa-apa yang boleh dilakukan dengan darurat yang tidak boleh dilakukan sekarang oleh sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tidak ada beza, tidak ada apa yang boleh special yang boleh dilakukan. Rakyat pula tidak pernah bising apabila diberi arahan buat begini begitu. Yang tak ikut arahan, menteri-menteri kerajaan, ahli-ahli parlimen pro kerajaan, ada bukti video dan sebagainya. Yang melakukan kesalahan tapi dilepaskan, menteri kerajaan. Yang diseksa, rakyat. Kerajaan yang kejam, kerajaan pemusnah, ialah kerajaan Muhyiddin. Ini nak minta darurat untuk selamatkan Malaysia. Apa benda ni Muhyiddin? Apa benda ni? Aku bukannya pakar ekonomi tersohor macam Tengku Razali, tapi terang-terang nampak negara ni akan hancur berkecai dengan darurat. Bukan hanya dari segi ekonomi, sebab Tengku Razali hanya cerita dari babak ekonomi. Dari babak rakyat yang tidak dah tahap ni sekarang dah meluat, memang akan jauh lagi meluat dengan barisan yang ada ni. Dan kemudian boleh jadi sampai satu tahap rakyat tidak boleh tahan. Dan itulah ancaman sebenar. Sekarang ni tak ada ancaman. Mana ada? Ada tak kumpulan yang buat kacau, berhimpun seperti di Bangkok, di Indonesia? Tak ada. Rakyat Malaysia amat berdisiplin. Jadi tidak ada sebab untuk Muhyiddin melakukan darurat. Dan saya nak tambah, bukan hanya kita tidak perlu darurat, sekiranya kerajaan ini, barisan kepimpinan ini terus memimpin, negara kita turut akan hancur. Yang sebenarnya diperlukan adalah Muhyiddin berundur, keseluruhan barisan kepimpinan ini berundur.